السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat datang semula ke Masjid Al-Barakah Jelempuk, yang mana dulu kita datang, kemudian kita tah jadi gimana tu, kita tak main. Bukan masjid ni tak mau, masjid ni okey, saya tu dia pening sikit. Tadi pun ingat nak kena Masjid Arau, esok Masjid Arau kan. Malam ni kita Jelempuk. Tuan-tuan hadirin mukminin, walau bagaimanapun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan keberkatannya kepada kita malam ini. Tuan-tuan, oleh kerana ini permulaan kepada kuliah kita, kita tidak ada kitab khusus yang kita baca di sini. Tapi insya-Allah dalam kuliah-kuliah yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah, kita memilih satu kitab atau buku untuk kita baca sama-sama. Tetapi untuk permulaan malam ini, kita dengar satu hadis ataupun 2-3 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan daripada apa yang kita baca ini memberikan manfaat kepada kita. Boleh tuan? Jadi malam ini kita dengar hadis-hadis pilihan. Barangkali sebahagian daripada hadis ni tuan-tuan dah dengar, tapi tak apa, kita jadikan sebagai peringatan semula. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, idza sami'a nida, apabila dia mendengar an-nidaa bis salah, seruan untuk mendirikan salat. Seruan untuk mendirikan salat ni maksudnya azan lah, ataupun dalam bahasa kita bang lah. Jadi apabila syaitan ini mendengar laungan azan, ahala lahu durat hatta la yasma'a sawtah, dia akan melarikan diri sehingga durat, terkentut-kentut, hatta la yasma'a sawtah, sehingga dia tidak lagi mendengar suara tersebut. Maksudnya dia lari sampai dia tak dengar lagi azan. Maksudnya sebelum dia dengar bang tu, dia duduk di mana? Di masjid lah, no? Bagus juga setan ni. Ada sisi positif lah. Iza sami'a nida, apabila dia dengar azan, dia lari. Di kalangan ulama, mereka bincang tentang apakah boleh untuk seseorang yang datang gangguan. Pertama, ada beberapa perkara lah kita boleh ambil manfaat. Antara yang ulama bincang ni, satu, kalaulah seseorang itu ada gangguan,
Maksudnya dia dirasuk, histeria ke, ada gangguan pada diri dia ataupun pada tempat dia, boleh ataupun tidak dia melaungkan azan. Umpamanya tuan-tuan duduk sorang-sorang di rumah, dengar orang buka lampu, kan? Bisa jadi tak? Boleh jadi tak? Kita duduk-duduk tak tahu ada orang buka lampu, kita sorang lah, kita pergi tutup, dia buka balik. Boleh jadi tak? Boleh, ha? Jangan takut. Tapi dalam duk tak takut tu, dia pun getar. Dia tahan, jangan takut. Aku tak takut, tapi aku tengok hang kau dekat dengan aku. Sebab tuan-tuan, kita beriman selain daripada makhluk yang namanya insan, manusia, ada lagi satu makhluk namanya syaitan, yang kita sebut daripada kalangan jin. Jin ni satu benda yang tak nampak, kan? Perkataan Arab jim nun, kan? Jin nun, jin tak nampak. Dia semua jin nun ni tak nampak lah. Jannah tak nampak syurga, kan? Janin pun kita tak nampak, kan? Majnun, gila pun kita tak nampak. So jin ni dia duk ada dengan kita. Jin tu syaitan lah, dia duk ada dengan kita. Ada kemungkinan dia mengusik kita. Itu betul. Ada orang tanya, dia kata hantu boleh mengusik tak? Boleh. Hantu boleh mengusik, dia kacau kita. Sebab itu Nabi SAW ajar kita macam mana kita nak lindung diri, anak, keluarga, rumah daripada gangguan syaitan. Dia maksudnya dari sudut akidah Islam, dari sudut kepercayaan orang beriman, syaitan boleh mengganggu dan mengacau orang beriman. Boleh. Tetapi kita dah baca dalam ayat-ayat yang sebelum daripada ini, nas sebelum daripada ini, bahawa syaitan tidak boleh memberikan apa-apa mudarat melainkan dengan izin Allah. Sebab itu kita jangan susah hati, jangan takut. Memang dia boleh kacau kita, dia boleh melakukan sesuatu, tapi dia tak boleh memberikan apa-apa mudarat melainkan dengan izin Allah. Pasal itu tuan-tuan pernah dengar orang mati kena cekik? Bisa dengar orang mati kena cekik dengan hantu? Tak ada. Orang mati kena cekik dengan bini banyak lah. Kena cekik dengan lelaki, kan? Kena cekik dengan orang. Tapi kita, tak ada hantu, tak ada. Pasal itu dia kata, aku hantu aku tak takut, bini aku takut. Betul. Itu betul. Pasal kita tak pernah dengar orang kena cekik dengan hantu, jadi tak payah takut lah. Cuma dia bolehlah mengusik kita. Pasal ada di kalangan jin ni yang macam kita, beriman. Ada juga di kalangan jin ni yang nakal. Kan Quran cerita dalam surah jin, kan? Sebahagian jin bila dia dengar Quran, amanna, kita beriman, kami beriman. Ada juga yang jahat ni, yang kita panggil syaitan. Kan? Jadi tuan-tuan kalau pergi mana-mana berlaku gangguan macam tu, tuan-tuan cakap apa? Cubaan. Jangan takut. Cubaan. Okey, kita sambung. Lalu dia melarikan dirinya sehingga dia tidak mendengar lagi suara tersebut. Fa idza sakata, apabila telah berhentinya azan, telah sakata, sukut, telah diam, raja'a, dia mari balik. Sebab itu, tuan-tuan masih lagi ingat ataupun tidak, ada dalil nas hadis Nabi SAW tak benarkan kita keluar daripada masjid setelah azan. Nabi kata bila dengar azan jangan keluar. Bahkan Nabi larang kita keluar. Sebab kata para ulama, di antara sebab kenapa kita dilarang keluar, maksud tuan-tuan duduk dalam masjid, orang azan, tuan-tuan keluar,
Tak boleh. Sebab kata para ulama, ia menyerupai perbuatan syaitan. Jadi kalau tak mau sembahyang, jangan masuk langsung. Tapi ada ke orang mai dengar azan keluar? Tak ada. Semua orang mari nak salat kan. Tapi Nabi tak bagi. Kerana sebabnya kata para ulama, dia menyerupai syaitan. Syaitan lari. Tapi macam saya selalu sebutlah tuan-tuan, syaitan dia mari, dia dengar azan, dia lari. Lepas tu dia mari balik. Yang bukan syaitan ni, yang tak mai langsung ni, ini kategori apa? Syaitan ni kurang-kurang dia lari, dia mari balik. Dia mari juga dulu, dia mai dulu, lepas tu dia dengar, dia keluar, lepas tu dia mai balik. Yang tak mai langsung ni, dengar pun tak mai, tak dengar pun tak mai, azan pun tak mai, tak azan pun tak mai, covid pun tak mai, tak covid pun tak mai, memang tak mai. Ini satu bab yang kadang-kadang kita nak kena sebut ke, kan? Okey. Lepas tu apa sambungan dia? Dia bukan sahaja datang semula, fawaswasa, dia datang dengan tujuan untuk menimbulkan gangguan. Ini jelas disebut dalam hadis ini, dia datang untuk menimbulkan waswas, menimbulkan gangguan kepada orang yang salat. Sebab itu kata para ulama, apabila mereka mensyarahkan hadis ini dan hadis-hadis lain, jelas kepada kita bahawa sebarang bentuk gangguan yang hadir ketika salat, sebahagian riwayat kata dia mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang kita lupa, atau dia mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang kita memang tak teringat, dia bagi kita teringat. Ataupun kita duk cari sebelum ni kan, lepas tu kita salat Allahu Akbar, dia ingatkan kita. Kesemuanya itu jelas di dalam hadis, dia berasal daripada gangguan syaitan. Itu memang kerja dia dan tujuan dia untuk apa? Merosakkan salat. Dan lebih daripada itu, dia mengharapkan kita berhenti daripada salat. Sebab itu bila satu orang sembahyang mai gangguan, itu perkara normal lah. Kan, tuan-tuan sembahyang Allahu Akbar, lepas tu dia mari ingat yang tu, dia mari ingat yang ni, kan, dia mari yang tu, dia mari yang ni, apa semua itu berasal daripada amal syaitan. Amal syaitan, perbuatan syaitan. Tu kita nak buat macam mana? Hatta sebelum kita salat pun, masa kita berwudu, bersuci pun, memang mai dah gangguan ni. Kan Nabi SAW sebut, sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fi du'a wat tuhur, atau kama qala, akan muncul daripada kalangan umat aku ini qaumun ya'taduna fi tuhur, ya'taduna fi du'a, mereka yang melampau di dalam bersuci, dan mereka yang melampau dalam berdoa. Nabi kata akan keluar, akan muncul, akan ada dalam kalangan umat aku ya'tadun, yang mereka itu melampau dalam keadaan berwudu. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, kita tengok orang berwudu letih, ambil basuh macam kita duk sebut kan, basuh rasa tak suci, duk rasa terkentut, duk rasa tak kena, duk rasa ayak tak suci, duk rasa diri dia tu setengah tu, sampai berapa kali buka kepala paip tutup, buka kepala paip tutup. Pasal apa? Niat tak masuk. Dia buka kepala paip, astagfirullah, astagfirullah, ayak duk meleleh, astagfirullah, 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 basuh. Lepas tu bila nak basuh muka kan, basuh muka baru pasang niat, basuh muka baru pasang niat, basuh muka tak masuk niat, tutup kepala paip, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seolah-olah dia pasang niat tu lebih susah daripada pasang kepala paip tu. Maksud tu kadang-kadang pengajian fiqh ni menyusahkan apabila dibentangkan tidak berdasarkan kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah apabila menyentuh air itu dimasukkan niatnya.
Sentuh tak masuk, sentuh tak masuk. Tu belum cerita dia pada menyatakan tentang niat itu 15 syarat. Tu dia, tak ada masuk syarat, tak ada masuk niat 15 syarat dah. Pasal tu satu orang, saya tanya dia pasal apa yang dia payah sangat nak niat. Rupa-rupanya dia cerita kat saya, baru saya faham. Dia kata, macam ni ustaz, bila kita basuh muka tak masuk niat. Apa maksud tak masuk niat? Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, tak masuk. Bukan tak masuk, dia atuk perkataan tu yang tak masuk. So, betul, sebab tu kita kena beza antara satu orang dia buat, dia pergi depan kepala paip, dia berdiri depan apa? Kiblat, dia nak buat apa? Sebab kita kena mengajak, kita kena bagi tahu betul-betul ni supaya tak ada ruang syaitan nak masuk. Pasal tu satu orang dia duduk depan salat, dia duduk depan kiblat, Allahu akbar. Nabi kata idza qumta ila as-salah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Allahu akbar. Masuk niat. Saya pergi satu masjid, saya tak boleh sebutlah, perlis ni kecil, payah. Tuan-tuan boleh cari jumpa. Letih. Hatta al-an, sampai sekarang duk ada lagi kawan tu. Allah. Tergolek-golek kepala dia. Saya ingat Parkinson. Tergolek-golek. Kebetulan pagi tu saya mari lewat. Tapi saya duk perhati dia lama lah. Sebab saya pergi mengajak mingguan di masjid tu. Tu kuih banyak keluar tu. Kita tengok, astagfirullah, letih kita. Allahu akbar. Tak masuk. Pasal dia tak masuk tu, dia atuk macam ni. Tuan-tuan, saya tunjuk cara tak masuk. Sambil Allah, sahaja aku salat fardu, jatuh satu. Allahu akbar. Astagfirullah. Kita ingat dia stretching. Warm-up. Ni dia sambil Allahu akbar, sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat. Tak sebut makmum, jatuh satu. Sahaja aku salat fardu zuhur makmum, tak sebut 4 rakaat, jatuh lagi. So duk kalut atuk, kita pun pegang dia. Pegang tangan dia tuan-tuan. Kalau niat pegang tangan dia. Nak tanya sikit haji, tak masuk niat ke haji? Tak masuk niat, tak masuk. Haji buat apa haji? Mayang apa haji? Lohok lah pukul 1:30. Haji jadi imam tu makmum lah duduk belakang. Kalau jadi imam duduk depan. Dapat elon tak haji? Tak dapat. Makmum mana? Kalau untuk imam dapat elon. Kita nak bagi dia ketahuan ni. Kita nak bagi dia ketahuan dia nak mayang apa. Berapa rakaat haji lohok? 4 ke 2? Dia kata saya ni hang tak beranak lagi saya sembahyang dah tau. 4 lah, semak sikit cakap. Lepas tu apa yang payah? Bila kita tanya dia sedang, dia nak sembahyang apa, dia makmum ke imam, berapa rakaat, dia ketahuan. Tiba-tiba bila dia nak angkat takbir, dia kata tak masuk ni. Apa yang tak masuk? Apa yang tak lekat? Apa yang tak tahuannya? Sebab itu saya pun faham, saya pun tak faham apa maksud masuk ni. Masuklah macam kita nak ambil wudu. Asah. Dr. Yusuf Al-Qardawi kata dia jumpa satu orang. Kau tu kata dia tak boleh nak wudu. Dr. Yusuf Al-Qardawi kata, "Kenapa kau tak boleh wudu?" Dia kata, "Aku tak boleh wudu, aku tak reti wudu." Dia kata, "Takkan tak reti wudu? Basuh muka, basuh tangan." Dia kata, "Yang tu aku reti. Doa ketiap-tiap perbuatan tu." Ada tuan-tuan mengaji tak? Doa muka, doa tangan, doa kaki, doa telinga, doa tengkuk. Ada mengaji? Palsu. Tak ada dalam hadis. Basuh muka ada doa, basuh tangan ada doa, tak ada. Bismillah basuh. Bismillah tu pun tak wajib. Setengah orang dia bukan tak boleh wudu, dia tak hafal doa muka, basuh muka, ya Allah bersihkan mukaku daripada dosa, berikan cahaya. Lebih kuranglah makna doa dia. Hadis tak ada hadis. Sebab tu Nabi kata agama ni mudah. Tapi dia jadi payah bila ad-dinu yusrun. Agama tu mudah tapi dia jadi payah pasal apa? Ni, mari yang tokok tambah belakang ni. Yang Nabi tak payah, Nabi tak suruh doa, dia pergi ajak doa yang akhirnya menjadikan orang payah.
Kan? Itu satu. So, bila tuan-tuan wudu, tuan-tuan mandi wajib ke, nak salat, memang mai syaitan. Boleh? Sebab itu Nabi kata apa? Antara bentuk gangguan syaitan ni kentut. Bukan syaitan kentut, dengan kita pun terkentut. Kan? Biasa tak? Biasa tak tuan-tuan berasa dalam tengah semayang berasa terkentut? Biasa tak? Tengah-tengah semayang terkentut. Yang peliknya tadi tak mau terkentut, nak semayang dia nak terkentut sangat. Biasa tak rasa? Ini kerja setan. Macamlah mengantuk. Ni, ada satu orang dia pergi jumpa Juha. Tahu Juha? Juha ni pak pandai lah. Juha ni bagus. Banyak cerita-cerita pengajaran lah Juha ni. Dia kata anak aku ni menangis. Tak mau nak berhenti, teriak. Ni cerita lah, bukan hadis. Sekejap lagi tuan-tuan dengar semua saya baca ni hadis duk cerita Quran. Hantar ada hadis. Tak, ni bukan hadis. Ni cerita dongeng. Tapi ambil pengajaran bilang. Orang mari tanya Juha. Dia kata anak dia ni duk teriak. Nak baca doa apa? Budak menangis ni salah satu daripada kerja setan. Budak menangis ni kerja setan. Ada doa yang kita kena baca bila budak menangis ni. Ada doa dia. Tapi memang tangisan budak-budak daripada sentuhan syaitan. Boleh? Pasal itu bila kita ada budak-budak ni, kita kena jaga sikit lah. Jangan bawa keluar waktu maghrib. Ini heret anak, heret cucu nak pergi mengai waktu maghrib. Lepas tu budak tu teriak cari ustaz. Pasal apa tak tahu. Maghrib waktu setan. Kita tak boleh bawa keluar. Tutup pintu. Nampak? Okey. Lagi? Apa tadi tahu nak? Juha. Dia kata macam mana ni nak buat? Tak berhenti nak teriak. Kata Juha, kau balik pergi baca Quran. Kau balik pergi baca Quran. Dia pun balik baca Quran. Macam mana? Bagus. Ngaku-aku Lino. Dengan dia budak tu kata dengan dia Lino. Perasan tak? Bila tuan-tuan nak baca Quran, dia mari syaitan tu mai perasaan mengantuk. Tengok drama tadi mengantuk tak? Mengak tak? Saya tahu aku ni pasal orang perempuan. Lelaki-lelaki dia tak tengok. Tengok drama dia mengantuk tak? Tak mengantuk. Segak biji mata. Cerah biji mata. Buka-buka dah labuh lagu pun lagu mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Lah kali dia tutup dengan purih tu Leno. Dan tuan-tuan, berdasarkan hadis ni juga, syaitan itu bila dia dengar azan dia lari, habis azan dia mai, waktu kita duk solat tu dia mai, waktu kita baca Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Apabila kamu baca Quran, ta'awuz. Apa makna dia? Ni tuan-tuan take note. Syaitan menyerang manusia ataupun favorite time, waktu yang paling disukai, digemari syaitan target kita adalah ketika manusia nak melakukan kebaikan dan nak menunaikan ibadat. Syaitan ni bila dia nak mai kat kita, bila kita nak buat ibadat, bila kita nak buat kebaikan, waktu itulah dia mai. Tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan nak berzikir, tuan-tuan nak salat, tuan-tuan nak mengaji, nak mari majlis ilmu, nak mari masjid. Waktu tu yang dia suka untuk datang, untuk menghalang dan menggagalkan. Syaitan tak pi tempat-tempat yang jahat tu. Syaitan tak pi kacau. Kan? Yang syaitan mai kacau orang nak sembahyang. Yang orang main dam haji, yang orang duk mengai ke apa, yang duk buat benda-benda tak ketahuan kan. Mengai tu kalau tak elok waktu-waktu. Orang mengai pun habaq dekat saya. Ni riwayat bersambung. Muttasal sanad. Riwayat dia bersambung. Saya ambil langsung daripada orang yang mengai. Orang mengai kata apa ustaz? Dia kata pukul 4, pukul 5 kita terumpan nganga tak mau nak menangkap. Elok-elok pukul 7, 6.30 tu tak dah nak angkat ni dia punya menangkap.
Dia menangkap tu. Tambah, dia kata kalau ustaz nak tahu, tambah bang maghrib, tambah tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dia punya nala, kawan pun semua keli, semua keluar mai. Depa lah kata. Saya tak pernah mengai lagi waktu maghrib ni, tapi saya nak try tengok. Kalau tuan-tuan nampak saya tu, bukanlah saya ni, saya nak tengok betul ke tak. Dia kata menangkap. Jadi bila kita menangkap ni, jadi macam tarikan tau. Nak balik ke nak ni? Balik ke ni? Duduk mengaji tak ada tengah jam. Aduh, lenguh, aduh, cekang lah. Aduh. Tapi kalau duduk bersembang, mengata, mengai ke 3-4 jam, tak ada nak cekang apa pun. Yang kata setan tu, bukan tuan-tuan, setan tu yang salah. Setan tu. Cuba kita bersembang tengok, 3-4 jam, ada nak lenguh? Tak lenguh. Yang nak lenguh sangat tu, yang nak mengantuk, yang nak tak larat tu, ni waktu An Abi Hurairah, tak dan habis Abi Hurairah, dia aduh, Syah Nabi pun tak ada baca lagi, baru Abu Hurairah duduk bersapu belakang lah. Pasal itu tuan-tuan, bila kita nak buat ibadat, para ulama letak satu bab ni, tuan-tuan kena mengaji lepas ni, mujahadah. Ingat bab ni bab apa? Mujahadah. Bab kita bertarung dengan diri kita sendiri. Nampak? Okey? So, itu antara yang kita boleh ambil. Kita sambung sikit lagi. Dia mari balik, fa idza sami'a al-iqamah. Apabila dia dengar iqamah, sami'a iqamah. Apabila dia dengar iqamah, qamat, zahaba hatta la yasma' sautah. Dia dengar qamat, dia lari pula. Gigih syaitan ni, no? Gigih. Dia dengar azan, dia lari. Habis azan dia main. Maksudnya adalah pasal itu di antara azan dengan iqamah ni Nabi sebut ada gap. Baina kulla adhanain rak'atain liman sya'. Di antara dua azan. Azan di antara dua azan, maksud azan dengan iqamah rak'atain. Tuan-tuan boleh buat 2 rakaat. Salat mutlak kan, 2 rakaat. Azan, antara azan, pasal itu gap antara azan dengan iqamah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Lepas tu kita qamat. Dia mari pula, dia dengar qamat, dia lari. Habis qamat, dia mari pula. Dia waswaskan kita. Dalam sebahagian riwayat dia sebut namanya khanzab ataupun khinzab, nama syaitan tu. Tapi tak apalah nama apa pun, yang pentingnya memang itu antara tugas dia. Sebab itu salah satu daripada cara dia nak rosakkan kita ni melalui kentut. Jadi semua yang tuan-tuan duk berasa nak terkentut, duk berasa angin tu, mari daripada syaitan. So kita kena layan lah. Nabi kata siapa-siapa yang berasa terkentut, dan dalam sebahagian riwayat Bukhari sebut apa? Walaupun pada sebelum kita mayang tu memang perut kita duk tak sedap dah. Maksudnya ada kebarangkalian dah untuk kita nak kentut, pun kita jangan duk layan. Dok memang saya tak sedap perut dah, memang nak terkentut dah. Jangan layan. Hatta yasma'. Nabi kata jangan keluar. Jangan. Tuan-tuan ingat nah. Once, sekali tuan-tuan layan syaitan atau tuan-tuan turut syaitan, sekali dia kacau kita turut, kita kalah, dia tak akan lepas daripada kita. Dan sampai bila pun kita akan tewas. Pasal itu jangan layan, lawan. Nabi kata jangan keluar hatta yasma', sehingga dengar saut. Bila kita nak dengar, bila kita nak keluar daripada saf, kita nak keluar daripada semayang, hatta yasma', sehingga kita dengar bunyi saut. Kentut ni dia ada dua jenis, betul tak? Satu yang durat. Durat ni dia bunyi lah. Dia ada saut. Kata An-Nawawi, dia ada saut. Dia ada bunyi. Tu pun khilaf di kalangan pakar-pakar kentut. Mana afdal, bunyi ke? Satu lagi dia panggil alfas. Yang ni gas beracun. Ni bukan ulama ni, pakar-pakar kentut. Dia kata yang mana yang bahaya? Dia kata yang bunyi tu memalukan tapi dia tak berbahaya pasal dia tak ada bau. Saya tak tahulah, ni pun khilaf. Khilaf. Ada kata yang tak bunyi tu bahaya. Tapi orang kentut boleh tak kita gelak? Mengaji fik kentut sikit. Orang kentut boleh tak kita gelak?
kita tak boleh gelak. Nabi larang. An-Nawawi ada satu bab dalam Riyadhus Salihin, tuan-tuan duk mengaji kan, bab larangan ketawa kepada orang kentut. Tapi dah kita tu dah orang tak boleh ketawa kentut, kena hormat orang kentut, kena tengok tempat lah. Mentang-mentang tak boleh ketawa kentut, bagi betul-betul tengah majlis kan, bagi betul-betul kan. Lepas tu dia tengok, hampa jangan duk kentut, hampa jangan duk gelak, hampa jangan duk kata apa, Nabi tak bagi, hampa jangan duk kata apa. Pandai pula. Kita ni salah satu benda agama jaga apa dia? Salah satu benda yang agama jaga apa dia? Muru'ah. Salah satu benda yang tuan-tuan kena jaga, muru'ah. Muru'ah ni maruah. Pasal tu dalam Islam dia ada cara duduk, dia ada cara makan, dia ada cara berjalan, dia ada cara kita semua. Pasal dia nak jaga muru'ah. Dan kita tak boleh buat perkara-perkara yang khawarimul muru'ah, perkara yang boleh mencacatkan maruah kita. Kan? Orang tengok kita, orang rasa izzah, haibah, rasa respect. Tiba-tiba kita pergi duk buat perangai loklak, pergi duk buat perangai tak nampak haibah orang Islam itu. Tak boleh ya. Pasal tu kadang-kadang bila kita makan, walaupun kita lapar lagu mana, kita kena jaga muru'ah. Makan bagi steady kan, sampai orang tengok ish dia ni kan, bela ke apa. Kena jaga kita muru'ah kan. Okey, so Nabi kata jangan keluar sampai kamu dengar bunyi atau kamu bau rih, bau. Siapa yang dengar bunyi ataupun dia dapati bau, baru dia keluar. Ini berdasarkan kepada kaedah apa? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Ini kaedah fiqh. Tuan-tuan kena ingat ni. Al-yaqin, sesuatu yang yakin, tak boleh dibatalkan dan tak boleh dirosakkan dengan asyak, dengan rasa ragu. So bila tuan-tuan semayang, tuan-tuan yakin ada wuduk ke tak ada? Yakin ada ke tak ada? Kacau kalau awal-awal nak mayang pun Allahu Akbar, ada ke tak ada? Teruk orang. Yakin bila kita Allahu Akbar, kita ada wuduk, betul tak? Betul tak? Apa yang kita was-was? Kita wah-wah batal ke? Batal ke tak kan? Jadi yang mana yakin? Ni tuan-tuan semua bila mengaji yang ni boleh buat keluar fatwa lah. Orang tanya ni, Ustaz, saya tadi maghrib duduk dengar kuliah, tak tahu saya duduk berasa macam batal. Sagi yang isyak saya nak kena ambil wuduk lain tak? Tak payah. Pasal apa? Pasal yakin dia ada wuduk. Pasal apa kita yakin dia ada wuduk? Pasal tadi dia semayang maghrib. Orang yang semayang maghrib mesti ada wuduk kan? Saya maghrib tadi pun saya wah-wah dah. Hang ni kacau. Teruk. Betul tak? Boleh? Maksudnya apa? Yakin. Okey. Kadang-kadang ada orang tanya, dia kata tadi saya terlena. Saya terlena. Lepas tu bila saya nak semayang, saya wah-wah. Ada tak ada? Bisa dengar tak satu hadis? Umar pergi panggil Nabi untuk sembahyang isyak. Bisa dengar dia tu? Nabi tak keluar kan? Orang lena. Bisa dengar? Orang lena. Sahabat lah. Lepas tu Umar pergi panggil Nabi. Dia kata Rasulullah, pakat duk lena habis lah. Jom sembahyang isyak. Nabi pun mai. Nabi kata kalau tak kesian kat budak-budak, tak kesian kat orang perempuan ni, tak mayang lagi ni. Sahabat yang duk lena, tunggu Nabi lena. Pasal tu kalau dengar kuliah lena, depa ikut sahabat, bukan ni. Yang duk kata apa depa? Dia kata ustaz saya minta maaf ustaz, saya ikut sahabat lena. Sahabat lena. Tak apalah, bagus kalau ikut sahabat. Dia kata ikut sahabat masuk syurga. Saya nak ceritanya dalam hadis tu, sahabat lena tau. Bila qamat Nabi nak jadi imam, sahabat bangkit, terus masuk, terus semayang, tak pergi ambil wudu. Dalam hadis tu sahabat yang lena tunggu Nabi tadi bangkit masuk sah, tak ambil wudu. Kira ke mana? Khilaf di kalangan para. Nanti tajuk next kuliah kita bincang. Okey. Tapi saya nak habaknya, yakin tidak boleh dirosakkan dengan syak. Mangkit-mangkit tuan-tuan bulan puasa ke apa ke duk syak. Aku ni niat tak tahu. Amboi, syak sangat lah. Niat tak tahu. Niat tak tahu. Yakinnya
dalam bulan puasa ni bila kita bangkit mesti ada ni. Okey, tu saya nak cerita. So berdasarkan hadis ni kita dapati apa? Adanya gangguan daripada syaitan apabila kita salat. Kita tengok satu lagi hadis. Tak lagi kita syarah. Hadis yang kedua daripada Jabir. Hadis yang pertama tadi daripada Abu Hurairah. Hadis yang kedua daripada Jabir. Dia kata sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan idza sami'a an-nida bis-salah, apabila syaitan mendengar laungan azan, zahaba hatta yakun makan ar-rauha, dia lari. Bila dia dengar azan, dia lari sehingga ke suatu tempat namanya ar-rauha. Qala Sulaiman, bertanyalah Sulaiman, fasa'altuhu 'anir rauha, berapa jauh rauha tu daripada masjid Nabi ni dengan rauha tu, berapa jauh dia lari, syaitan lari ni? Dia kata hiya minal Madinah sittatun, 6 wa 30 dan 30, 6 dan 30, 36 lah mil, 36 mil batu. Jauh dia lari. Lari jauh. Nampak? Hadis ni menyokong hadis yang kita baca tadi. Kan? Okey? Kemudian kita tengok pula dalam satu lagi hadis. Yang ni juga daripada Abi Hurairah. Nabi kata idza nudiya lis-salah adbara asy-syaitan lahu durat hatta la yasma' at-ta'zin. Nabi kata apabila diseru untuk mendirikan salat, larilah para syaitan ni sehingga mereka terkentut-kentut. Kata para ulama, pasal apa disebut terkentut-kentut ni? Pasal apa yang Nabi mention? Pasal apa Nabi ulang terkentut-kentut ni? Untuk menghina syaitan. Untuk menghina syaitan. Ya, jadi kita bila sebut kentut ni satu bentuk yang tak elok lah. Kan? Okey. Fa idza qudiya ta'zin, apabila habisnya azan dia mari balik. Kemudian idza thuwiwa bis salah adbara, bila kita qamat dia lari bagi. Apabila habis qamat dia mai semula. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi, dan dia memasukkan khatar ni, lintasan, gangguan ni dia masukkan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Yaqulu lahu udhkur kadha. Ingat ni. Pasal itu tuan-tuan, ramai orang duk tanya pasal apa bila sembahyang saja teringat. Tadi kita cari kunci ke, cari duit ke, cari apa ke, tak jumpa, pecah peluh. Sembahyang 2 rakaat. Allahu akbar, bawah kerusi. Ya Allah. Tadi duk teringat dah bawah kerusi, pasal apa tak pergi cari, tak tahu. Ish. Ni duk dalam alhamdulillah ni duk teringat kerusi. Kerusi tu aku tengok dah tadi ni. Aku dah tengok dalam sembahyang. Rakaat kedua teringat lagi, aku rasa pi tengok dah kerusi tu. Bab kerusi masuk rakaat kedua tak habis. Rakaat ketiga angkat dah kerusi tu, tak kelih pun kunci tu. Lah sekali dia jadi berapa? 3 ke 2? 3 ke 2? Dia punya duk fikir kunci tu, duk fikir kerusi tu, dia punya duk khayal cerita tu, masuklah sembahyang. Dia jadi tak ketahuan rakaat. Kan? Pasal itu yang banyak mai sembahyang berjamaah ni pasal apa? Dia kata aku mai mayang jemaah ni bukan pasal apa. Aku harap betul kat Tok Imam. Kalau aku sembahyang di rumah duk tak ketahuan rakaat situ. Jadi aku mai di masjid ni senang aku ikut Tok Imam. Pasal itu Tok Imam 5, dia pun 5. Pasal dia memang tak tahu. Sebab itu tuan-tuan perasan tak? Bila setengah orang dia jadi kes macam ni tau. Tok Imam mangkit berlaku di sana 4 mazhab payahlah, takat 3 mazhab. Saya bisa jumpa, mai cerita kat saya, Tok Imam tambah rakaat. Satu ikut Tok Imam, yang ni dia panggil taklid buta. Lepas tu dia pandai pula, kita ni imam dijadikan untuk diikuti, kita ikutlah. Hampa sebenarnya tak ketahuan rakaat berapa. Tu yang dia main-main juga. Yang kedua yang memang confirm depa tahu, kata Tok Imam silap, depa duduk mazhab ketiga ni. Keluar balik terus. Ini kes betul ni perling. Keluar balik terus. Lepas tu dia ingat, apa yang ni aku tak mau pergi masjid ni. Pelik. Orang mayang isyak 3 pergi mayang 5. Ada yang mangkit, ada yang tak mangkit.
Dia pening, dia balik tuang terus. Dia mak kat bini dia, aku tak mau pi, hang suruh aku pi. Aku tak mau pi, hang duk suruh main masjid. Tengok dia masjid tu jadi tak ketahuan tu. Lepas tu yang mangkit dengan tu imam, bila dia tengok yang duduk, dia jadi khilaf. Taraddud, dia jadi, nak mangkit tak mangkit. Lah kali dia mangkit pun tak mangkit pun tak. Yang ni dia panggil baina manzilatain, di antara dua. Dia duk mangkit sekarang. Dia mangkit, dia tengok tak imam mangkit. Nak mangkit terus dia tengok kawan dia duduk. Gimana aku? Tuan-tuan, pasal apa jadi macam tu? Pasal tak adanya roh di dalam salat. Salat hubungan kita. Salat silah bainal abd war rabb. Saya nak sebut sikit bab salat pasal live ni. Tuan-tuan, saya salat, kita semua salat. Tak azal ni kan? Ada. Saya sebut sikit dah. Dah lama dah tuan-tuan semayang, saya pun semayang. Saya nak ambil kesempatan sikit, banyak tempat saya sebut. Bila kita salat, kita bangkit, kita semayang menghadap Tuhan, adakah dia datang bersama dengan diri kita, ataupun ia hanya satu rutin yang kita buat tanpa jiwa? Manusia bila dia buat dengan feel, dia buat dengan perasaan, dia buat dengan roh, dia tak rasa beban salat. Sebab tu kadang-kadang pasal apa anak kita payah nak salat? Pasal dia tak rasa salat itu satu yang lazat. Salat ni tiang agama. Pasal tu bila kita salat, kita rasa hubungan kita dengan Tuhan. Saya ada kawan ramai yang suka kayuh basikal. Kayuh rata sampai 300-400 km. Macam mana dia boleh kayuh begitu? Tuan-tuan, kita kayuh sikit pun penat berhenti. Duk pi pam gerek tu pasal apa? Pasal tak naik, bukan naik kerap sangat, pasal tak naik pi pam. Tapi pasal apa? Bila kita tengok pasal apa ada orang boleh kayuh berpuluh kilometer, dia tak rasa penat. Dia rasalah penat tu, tapi penat tu bagi dia hilang macam tu. Kerana dia enjoy. Dia seronok. Macam tuan-tuan lah, bila buat satu benda dengan perasaan seronok, enjoy, rasa lazat, rasa zauq, perasaan syok, tak rasalah letih, lelah dan penat dalam salat. Tapi bila satu orang buat di atas terpaksa, buat di atas tak ada roh, dry. Buat semayang ni pasal apa? Mayanglah, ada orang suruh semayang, mayanglah nak mati, mayanglah pak mentua hingat, mayang pilah. Bila kita buat dalam keadaan tak ada roh, salat menjadi satu benda yang berat, beban, dan satu benda yang sampai kita duk tanya bila nak habis. Lepas tu kita mayang lohok, asak pula dah, mayang pula dah. Kita mungkin tak berani nak cakap, tak terbit di mulut, tetapi bila kita salat, kita rasa salat ini membebankan. Pasal itu tuan-tuan, bila tuan-tuan salat, apa yang tuan-tuan rasa? Kadang-kadang bila saya semayang, rasa macam gangguan. Kita bimbang tuan-tuan. Quran kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tuhan kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Doalah kepada Allah dengan kamu mendirikan salat dan kamu sabar di atasnya. Salat ni berat. Pasal itu Quran bila kata wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah anak isteri kamu salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di atas beratnya salat. Salat ni hanya ringan. Pasal itu bila tuan-tuan semayang, tuan-tuan rasa seronok, tuan-tuan rasa lazat, tuan-tuan rasa salat ni suatu yang menenangkan, itulah nikmat yang besar. Allah kata apa? Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat ini suatu benda yang berat, suatu benda yang sangat sukar untuk ditunaikan, kecuali illa 'alal khashi'in, orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Nabi bila dia tension, Nabi bila dia penat, Nabi bila dia letih dalam hidup dia dengan tekanan dan sebagainya, dia panggil Bilal, arihna bis-salah. Bilal, rehatkan kami dengan salat. Macam mana Nabi release tension, tuan-tuan? Macam mana Nabi tenangkan jiwa dia? Salat. Kita, Nabi bila dia tension, dia semayang, dia boleh ketenangan. Kita bila salat, boleh tekanan. Lepas itu bila ada orang semayang, dia rasa lemah perut, dia rasa berat, dia rasa cepat nak habis, dia rasa tekanan, dia rasa penat.
kerana tak adanya, dia panggil khashi'in, tak ada ruh. Ya. Salat tuan. Manusia masalah tak berhenti. Lah pun kita dalam masalah. Paling bagus tuan-tuan subuh dengan tahajud. Saya pun nasihat diri saya, kita azan dulu kan. Tuan-tuan tengok lari ke tak? Kita azan dulu, saya tersambung sikit insya-Allah taala. Okey, kita sambung sikit je tuan-tuan. Sikit, ambil masa sikit. Hadis tentang azan ni juga, kata para ulama, syaitan lari sambil terkentut-kentut ni, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Dia kata apa? Dia kata sebagai satu bentuk dia membenci syiar azan tu. Syiar Islam. Azan ni syiar. Syiar ni apa? Yang kita sebut syiar ni. Syiar ni satu simbol ataupun satu lambang. Kan? Quran kata wa may yu'azzim sya'airallah. Sesiapa yang membesarkan syiar Allah. Azan ni syiar. Sebab itu kita tengok dalam tempoh PKP hari tu, walaupun masjid ditutup, azan tetap
dilaungkan. Azan ni syiar. Pasal tu saya kuliah ke siapa-siapa kuliah, berhenti sat kita azan. Pasal kita tak boleh tutup syiar disebabkan oleh kuliah kita. Tak betul lah kalau kita kuliah tak azan. Azan tu syiar, lambang. Disebab itu Nabi bila dia nak pergi satu tempat, dia dengar azan. Kan? Tu syiar. Dia kentut tu, kata Ibn Rajab, supaya dia dengar bunyi kentut dan dia tak dengar azan. Dia tak mau dengar. Nampak? Dia tak mau dengar azan. So dia kentut. Satu, dia bentuk bila dia kentut tu dia nak hina azan. Dia tak mau dengar syiar. Yang kedua, bila dia kentut, dia dengar bunyi kentut dia tak dengar azan. Nampak? Okey. Azan ni juga kata para ulama, dia adalah ibadah. Ni saya sebut sikit . Azan ni ibadah. So bila kita kata azan ni ibadah, boleh tak kita azan pada tempat yang Nabi tak azan? Boleh? Tak boleh ya? Pasal ibadat ni dia mesti apa? Al-asl fil ibadah al-man'u ataupun al-haram. Asal kepada ibadat ni tak boleh buat. Ada orang kata, boleh ke kita nak naik rumah baru bang? Dalam Islam ni, bila bang? Bila orang azan? Azan ni untuk apa? Bagi tahu masuk waktu. Dan bila Nabi azan? Pasal azan ibadat. Nabi hanya azan untuk menandakan masuknya waktu. Sebab itu tuan-tuan, dalam salat hari raya kita tak bang. Kenapa kita tak bang? Pernah tak tuan-tuan? Kenapa kita tak bang sembahyang raya? Tapi kalau kita tanya orang ramai, hampa mau tak kalau kita bang? Saya rasa ramai setuju. Dan ramai orang duk marah tok imam ni pasal apa? Apa depa ni tak tahu? Mayang pukul berapa? Tak tahu, kita mai-mai tengok pakat balik dah. Tak habaq ke mayang bila? Depa habaq bila yang habaq tak tahu pun. Depa habaq tadi subuh, Tuhan tak mai. Yang wajib tak mai, celapak nak mai yang sunat. Kita pun pelik orang kita ni. Kadang-kadang waktu imam dia habaq subuh lah kan. Dia kata sekali kita nak mayang 8.30, dia subuh tak mai, mangkit benda. Tahu mangkit pukul 8, mandi, siap dengan sampit, tu dia nak mai. Ish. Yang subuh, yang wajib mai. Pasal itu orang tanya saya, kalau dia mai subuh, tahu dia tak mai sembahyang raya. Tak apa. Satu orang mai sembahyang subuh, mai berjemaah subuh, dia tak mai sembahyang raya. Tak apa. Tapi kalau dia tak mai subuh, dia mai sembahyang raya macam mana? Subuh dia tak mayang, raya dia mayang. Yang ni kita panggil apa? Yang ni kita panggil hantu raya. Marah pula. Tu saya komen maki tu. Tak apa, di balik kita baca. Okey. So sambung balik. So pasal tu lah ni macam ni. Mesyuarat jawatan kuasa. Mesyuarat jawatan kuasa dengan main jawatan kuasa masjid ni hebat. Mesyuarat jawatan kuasa memutuskan untuk tahun ni, tahun Covid, kita semua bersetuju untuk bang raya. Untuk memudahkan orang mai. Dia pun naik pukul 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang duk makan ketupat mengkelan. Allahu Akbar. Apa ni? Bang apa ni? Nak kiamat lah. Lepas tu kita tanya, apa pasal apa bang ni? Awak pasal apa tak boleh ke bang? Bang pun nak larang ke? Bukankah bang tu benda baik? Saya ni nak kena jaga kat bahasa pasal duk tengok ni satu Malaysia, dia kadang-kadang duk komplain depa tak faham bahasa Perlis. Azan lah azan, bang. Azan. Azan pasal apa tuan-tuan? Azan benda baik, azan lah.
Pasal apa kita tak azan? Pasal Nabi tak azan. Kenapa kita tak azan ketika salat hari raya? Kerana Nabi tak azan. Istisqa Nabi tak azan. Sembahyang khusuf pun Nabi tak azan. Maka kita tak azan. Pasal pada diri Rasulullah, kalau kita nak alasan benda tu baik, memang baik pada pandangan kita, tapi pada amalan Nabi, Nabi tak buat. Di mana Nabi berhenti, di situ kita berhenti. Itu makna ittiba', itu makna ikut. Ikut ni maksud apa ikut? Macam saya kata, cikgu, saya ikut cikgu. Orang kita ni bahasa dia cantik nampak. Dia kata, tang mana dewan tu? Hang naik atas. Sepatutnya dia habaq naik cukup lah. Pasal apa? Mana ada naik bawah. Tapi yang kata bahasa tu nampak? Sekali hang naik atas. Oh, ada naik bawah no? Satu lagi ikut. Ikut ni depan ke belakang? Kalau tuan-tuan kata ikut, fahamnya depan ke belakang? Mengaji usul fiqh sikit. Kan kalam. Depan ke belakang? Sekali hang ikut aku kat belakang lah. Biarlah kalau depan hang lah ikut aku, tak apa. Okey, lah ni kita balik pada tajuk kita. Saya ikut cikgu ah. Okey. Cikgu pun start kita lah. Saya duduk belakang. Tak tahu saya pergi potong. Ustaz, pasal apa potong saya? Yalah saya duduk ikut cikgu ni. Saya duduk belakang. Lah saya ikut cikgu ni tapi saya duduk depan. Yang tu orang tak panggil ikut. Yang tu orang panggil ikut ke diri. Kalau ikut ni maksudnya apa yang orang depan buat, kita buat. Kalau dia berhenti, kita berhenti. Kalau dia kona, kita kona. Itu maksud ikut. Ini kita duk ikut cikgu bagi signal kanan, kita kata tadi kona dah kanan, kona kiri ya pula. Sampai dah. Tuan-tuan sampai dah. Lepas tu cikgu pun sampai. Ustaz duk tahu mana? Tak tahu cikgu sesat pergi mana dah. Tadi cikgu ustaz kona kiri buat apa? Segan lah jemu duk kona kanan. Saya nampak cikgu kona kanan tapi saja saya kona kiri. Awak buat lagu tu kata nak ikut. Maka bila Nabi berhenti, kita berhenti. Bila Nabi pusing, kita pusing. Itu agama. Untuk kita sampai ke syurga, hanya Nabi SAW saja yang tahu. Jalan menuju kepada syurga itu, jalan yang dibawa oleh Nabi. Tidak dibawa oleh saya dan tidak dibawa oleh sesiapa. Maka sebab itu tuan-tuan, sesiapa yang menyelisihi jalan Nabi, dia tak akan sampai. Maka sebab itu kita belajar daripada azan. Walaupun dia baik, walaupun dia syiar, walaupun dia laungan membesarkan Allah, tetapi kita tetap tidak azan pada tempat yang Nabi tak azan. Ini agama. Okey? So hadirin mukminin, saya ingat itu antara beberapa benda yang boleh kita ambil daripada fiqh ataupun pengajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan. Sebab itu syaitan ni, kesimpulan yang kita boleh buat tuan-tuan, gangguan dia memang ada dalam hidup kita. Dan kita diajar pendinding dan penghalau dia. Tetapi kita jangan, tuan-tuan kena faham satu benda. Syaitan based on hadis ni, apa dia? Based on hadis ni, tuan-tuan kena faham apa? Syaitan bukan jenis makhluk yang bila kita halau, yang bila kita baca doa, yang kita usir, dia akan pergi tak kembali. Itu bukan tabiat syaitan. Tuan-tuan faham tak? Apabila tuan-tuan nak baca Quran, a'udzubillah, dia mungkin lari. Tapi adakah dia lari terus? Dia akan datang balik. Adakah bila tuan-tuan amal baca ayat kursi, dia lari, dia tak main balik? Tak, dia akan datang balik. Sebab itu pertarungan kita dengan syaitan, pertembungan kita dengan syaitan, gangguan syaitan ke atas kita tidak akan pernah berhenti walaupun seketika. Pasal itu orang tanya, kalau tak silap saya, orang tanya Hasan Al-Basri. Kenal Hasan Al-Basri? Kenal tak Hasan Al-Basri? Al-Hasan Al-Basri. Orang tanya Al-Hasan Al-Basri, syaitan tidur tak? Soalannya, setan ni lena. Apa jawapan Al-Hasan Al-Basri? Tentang setan lena. Al-Hasan Al-Basri kata, kalaulah syaitan itu tidur, kita boleh berehatlah sat. Allahu Akbar. Kalaulah syaitan itu tidur, bolehlah kita untuk berehat. Maksud dia apa? Tidak ada yang kata ruang untuk kita lari
daripada pertembungan kita dengan syaitan. Hatta kita nak mari salat, nak mari masjid, syaitan halang. Salah satu cara syaitan halang kita apa tuan-tuan? Yang kita baca dalam Quran. Apa yang tuan-tuan jumpa dalam Quran? Macam mana syaitan halang kita? Takhwif, dengan cara menimbulkan rasa takut. Sebab itu orang-orang yang nak sedekah, dia timbulkan rasa takut. Takut apa? Takut miskin. Satu orang nak sedekah, dia timbulkan rasa takut miskin. Satu orang yang nak mengaji, dia timbulkan rasa apa? Dia tahan mengaji lah. Hang mengaji saat ni hang nak amal. Dan hang kena ingat, ramai juga yang masuk dalam neraka, orang yang berilmu. Tengok. Hang duk baca lah. Siapa yang baca, tak Quran suruh kita baca. Syaitan mai bisik apa? Kita pun belilah buku baca. Dia kata hang baca lah. Siapa yang baca tak berguru, dia tu berguru dengan setan. Kita pun memang baca ni balok, tak baca. Tak boleh. Tuan-tuan betul kata baca bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca buku. Kalau tuan-tuan tak faham, telefon mufti. Kalau nak pergi rumah mufti ikut jauh, telefon. Assalamualaikum Datuk. Saya baca pelik sangat ni. Kan? Ni tak baca langsung. Bila tak baca buat apa? Sembang mohong. Yang tu lagi setan tak suka. Nampak tak tuan-tuan? Baca. Quran kita baca. Jangan duk baca Quran sangat. Betul tak tu tajwid tu? Makhraj tu betul tak betul? Kan? Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Hang betul ke baca tu? Ingat baca tak betul berdosa. Lepas tu kita pun tutup Quran. Buka TV. Hak tu bagus. Syaitan. Hang dengarlah dia tu ngajak, bukan betul sangat. Lepas tu aku nak buat apa? Hampir kedai depan tu, hang bersembang. Sat lagi Isyak hang bayang pula. Yang tu malaikat. Yang duk dengar mengaji ni syaitan. Elok. Cukup tuan-tuan, tu dia nak pergi mana lah tu. Okey, astagfirullahalazim. Aqulu qawli hadza astagfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.